Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak borak pasal apa yang akan terjadi dalam chapter Manga Boruto 56. Dan dalam video ni hanya sekadar pendapat dari aku dan teori-teori dari aku lah. Belum tentu benda yang aku sebut ni akan terjadi. Cuma sebelum manga tu dikeluarkan dalam tak silap dalam 18 Mac ataupun 19 Mac, aku nak berteori sikit lah apa yang akan terjadi dalam chapter tu. Sebelum kita sambung layan video, aku nak shout out dekat satu channel yang bernama Adik Harry, yang mana channel ni buat konten yang berbagai. Kadang-kadang dia review anime, kadang-kadang dia buat konten reaction tentang sesuatu konten. Jadi aku harap hampa dapat support channel dia, Adik Harry ni, supaya dia lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang akan datang. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Mampan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Dan jadikanlah channel Mampan Studio antara channel anime yang berkembang maju di Malaysia ini. Hampa memang sempoi. Okey, jom kita mula. Pada pendapat aku, teori yang pertama yang akan berlaku dalam chapter Manga Boruto 56 iaitu ialah penghormatan terakhir kepada Kurama. Yang mana kalau kita tahu dalam chapter sebelum ni, Manga Boruto 55 kan telah diceritakan yang Kurama telah meninggalkan Naruto disebabkan Baryon Mod yang digunakan oleh Naruto yang telah menyebabkan nyawa Kurama yang terkorban. Disebabkan tu akhirnya Kurama telah mati. Dan aku berpendapatlah dalam chapter Manga Boruto 56 akan adalah penghormatan terakhir kepada Kurama. Sebab kalau kita tahu Kurama ni kan dia adalah salah satu watak yang boleh dikatakan hero kepada bandar Konoha lah. Dan dia punya jasa memang banyak lah. Jasa dia dalam peperangan dunia ninja keempat, jasa dia dengan Naruto mengalahkan Kaguya, dan banyak lagi lah dia jasa dia dengan Naruto untuk melindungi bandar Konoha. Jadi watak seperti Kurama ni kalau mati takkanlah nak dibiarkan macam tu. Apa tu senyap macam tu saja. Jadi pada pendapat aku dalam chapter yang akan datang ni, mungkinlah chapter ni akan memberikan penghormatan terakhir lah kepada Kurama sebagai tanda terima kasih kepada Kurama yang banyak membantu bandar Konoha daripada musuh-musuh yang jahat. Dalam chapter ni juga Naruto akan menceritakanlah apa yang terjadi kepada Kurama kepada biju-biju yang lain. Yang mana kalau kita tahu Naruto ni dia kan adalah tempat kumpulnya para biju-biju. Jadi bila biju-biju ni berkumpul, kalau pada waktu tu juga tak ada Kurama, mesti biju-biju ni dia akan berasa pelik lah ke mana perginya Kurama. Jadi Naruto akan menceritakanlah apa yang telah terjadi kepada Kurama dan akan diberikan sekali lagi lah penghormatan terakhir daripada biju tu dan Naruto kepada Kurama. Dan teori aku yang seterusnya iaitu ialah tentang Code. Yang mana kalau kita tahu Code ni kan dalam chapter Manga 55 Boruto telah diceritakan yang Code ni adalah penerus kepada klan Otsutsuki. Yang mana kalau kita dapat lihatlah dalam chapter Manga Boruto 55 tu, Otsutsuki Ishiki dia telah memberilah pesanan terakhir dia kepada Code. Yang mana Code ni akan jadi penerus kepada klan Otsutsuki walaupun dia mempunyai karma putih yang tidak sama macam karma Kawaki, tapi dia still dapat berubah kepada Otsutsuki dan dia juga dapat menjadi penerus kepada agenda Otsutsuki ni. Dan Ishiki pun dia ada bagi tahu lah dekat Code supaya meneruskan perjuangan Otsutsuki dengan membawa Boruto dan Kawaki untuk diberi makan kepada Jubi. Sebab Boruto dan Kawaki ni dia ada data lah daripada Otsutsuki. Dan perkara sebegitu akan menyebabkan tumbuhnya pohon cakra. Dan bila tumbuh pohon cakra ni, Ishiki dia telah bagi tahu dekat pada Code supaya Code ni memakan buah cakra untuk berubah menjadi Otsutsuki. Dan selepas tu dia bukan duduk saja. Bila dia dah jadi Otsutsuki nanti, dia still kena buat kerja, iaitu dia perlu merantau ke planet-planet yang lain untuk mencari lebih banyak perkara supaya bila dia buat benda macam ni dia akan menjadi god. Dan faktor lain juga yang mana Code ni kan dia mempunyai karma putih yang mana dia tetap ada potensi daripada klan Otsutsuki, iaitu dia dapat berteleportasi dan menyerap ninjutsu dan berubah kepada Otsutsuki. Jadi pada pendapatku bila karma Code ni telah mencapai 100% karma dia akan menjadi Otsutsuki dan dia juga akan memiliki Jubi. Dan selepas tu aku prediklah akan berlakunya perlawanan antara Code berlawan dengan Naruto, Sasuke ataupun Boruto dan Kawaki ataupun Amado. Yang mana dalam chapter 55 telah diceritakan lah yang Code ni dia telah berkata yang dia mahu membalas dendam kepada Boruto
Naruto, Sasuke, Kawaki dan Amado. Jadi aku predik akan ada satu perlawanan lah. Tak kisahlah antara mereka 5 ni siapa-siapa pun tak apa, akan berlawan dengan Code. Tapi dalam chapter 56 ni takkan berlaku lagi lah perlawanan tu. Dan dalam chapter 56 ni, iaitu teori aku, Code akan melakukan dia punya strategi. Cara dia akan merancang dululah sebelum melakukan dia punya penyerangan. Sebab aku tak rasa yang Code ni dia akan terus menyerang bandar Konoha macam tu saja. Sebab walaupun kita kata Naruto dan Sasuke kekuatan mereka semakin berkurangan, tapi Konoha still ada ninja-ninja yang lain yang kuat untuk mempertahankan bandar Konoha. Jadi aku tak rasa Code ni dia lembab untuk menyerang begitu saja pergi ke bandar Konoha yang mana dia tahu bila dia serang tu dia akan gagal. Jadi aku rasa dia akan merancanglah satu strategi dulu sebelum dia melakukan perkara sebegitu untuk memastikan dia punya perancangan dia tu berjaya. Dan teori aku yang seterusnya iaitu pada chapter sebelum ni kan dah telah diceritakan yang Kawaki ni mempunyai kecederaan yang teruk lah pada tangan dia. Jadi pada chapter ni tangan Kawaki akan disembuhkan balik lah oleh Amado. Yang mana kalau kita tahu Amado ni lah yang lebih tahu dengan terperinci tentang badan Kawaki ni. Sekarang sebab Amado ni yang memodifikasikan badan Kawaki. Jadi dia seorang sajalah yang tahu tentang ciri-ciri Kawaki ni macam mana, cara nak menyembuhkan Kawaki ni macam mana. Jadi aku predik dalam chapter manga 56 Boruto, Kawaki akan menyembuhkan tangan dia dululah sebelum menjadi lebih teruk. Dan teori yang seterusnya iaitu kita akan diceritakanlah kebenaran tentang watak Amado ni. Yang mana kalau kita tahu Amado ni dia nak kata dia baik pun tak, nak kata dia jahat pun tak. Lah ni boleh kata 50-50. Mungkin dia baik, mungkin dia jahat. Tapi pada pendapat aku, pada suatu masa akan datang nanti dia akan menjadi jahat. Sebab kalau kita lihat dalam chapter manga 55 Boruto pada akhir-akhir juga, yang mana Amado ni dia lebih nak tahu tentang Kawaki. Pada pendapat aku, daripada situ yang mana Amado ni dia hanya nak menggunakan Kawaki untuk menjadikan agenda dia ataupun dia punya rancangan dia tu berjaya. Yang mana aku tak rasa yang Code yang akan menjadi musuh terakhir kepada bandar Konoha ataupun Boruto. Yang akan menjadi musuh yang lebih besar daripada Code aku rasa Amado lah. Sebab Amado ni dia akan mempunyai banyak lagi pengetahuan tentang Kalankara. Dan dia juga pada masa sekarang ni dia berada di bandar Konoha. Jadi tak mustahil kalau dia membuat kajian lebih lagi tentang bandar Konoha, dan dia akan lebih tahu berbanding Code untuk melakukan serangan yang seterusnya kepada bandar Konoha untuk memastikan dia punya agenda dia tu berjaya. Jadi kesimpulan daripada teori-teori aku iaitu teori yang pertama, dalam chapter 56 manga Boruto akan terjadilah penghormatan terakhir kepada Kurama untuk menghargai jasa Kurama. Dan yang kedua iaitu ialah Code yang akan merancang strateginya sebelum dia melakukan serangan. Dan yang ketiga, penyembuhan kepada tangan Kawaki. Dan terakhir yang mungkin kita akan tahu terbongkarnya siapa dia Amado ni sebenarnya. Dan video ni hanya sekadar part yang pertama. Jadi stay tune dan nantikan part yang seterusnya sebab aku masih ada lagi 4 teori yang aku akan terangkan di video seterusnya. Sebab aku tak buat dalam video ni takut dia jadi terlalu panjang. Jadi stay tune untuk teori yang seterusnya, apa yang akan berlaku dalam chapter manga Boruto 56. Sebelum saya akhiri video saya pada video kali ini, saya ingin memberikan sedikit renungan. Jangan mempersoalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi bersyukurlah kerana Allah masih memberikan kita peluang untuk mengubah diri ke jalan yang diredainya. Jadi ingatlah, janganlah pernah sesekali mempersoalkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, kerana dengan perbuatan itu akan menyebabkan hati kita tidak tenang. Tapi sebaliknya, bersyukurlah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, supaya kita akan menjadi orang yang lebih tenang di masa akan datang untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Dan setakat itu saja huraian aku pada video kali ini. Aku Bro Aiman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.